Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 4 bertemu lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga kesihatan. Baik, pada hari ini kita masih lagi menggunakan buku teks sekolah, ya. Dan sebelum ni kita dah belajar di muka surat 79, ya, 79 berkaitan dengan harga diri, ya. Apabila seseorang itu mengalami ihtilam, dan juga kalau yang perempuan tu dia mengalami apa tu yang dinamakan kedatangan haid, ya. Okey, dah selesai dah, harap kamu boleh faham. So pada hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang baharu, iaitu di muka surat 80 dan juga 81. Jadi boleh refer di dalam buku teks kamu berkaitan dengan ambil tahu elak keliru. Okey. Khusus untuk sudut penerangan penyalahgunaan bahan ni, khusus untuk penggunaan alkohol, ya, alkohol ya, ataupun minuman yang memabukkan. Okey, mari kita pergi tengok apa yang dipelajari oleh murid-murid ini, ya. Sekolah Kebangsaan Satria telah mengadakan Minggu Kesedaran Penyalahgunaan Bahan. Raihanah dan murid tahun 4 bendahara sedang mendengar penerangan daripada Cikgu Mariam. Ya, Cikgu Mariam, ya, bukan Ustazah Mariam, tentang penyalahgunaan alkohol. Okey, penyalahgunaan alkohol ni kita boleh kategorikan seperti arak, ya. Arak yang memabukkan. Dia sejenis minuman, ya, sejenis minuman, ya. Jadi banyak kita boleh tengok di kedai-kedai ataupun di bandar-bandar menjual arak-arak ini, dan di dalam kita punya masyarakat tidak boleh menggunakan alkohol ni dalam apa cara sekalipun, terutamanya kita orang Islam, ya. Okey, sudut penerangan penyalahgunaan bahan ini yang dilakukan oleh Cikgu Mariam, ya. Cikgu, apakah alkohol? Alkohol ialah cecair yang mudah terbakar dan memberikan kesan memabukkan kepada seseorang jika diminum secara berlebihan. Okey. Maknanya dia sejenis cecair yang boleh memabukkan, ya. Cecair yang memabukkan, kalau dalam hukum Islamnya jadi haramlah, tak boleh minum, ya. Okey, cikgu, apakah kesan penyalahgunaan alkohol? Kesan dia, penyalahgunaan alkohol akan memberikan kesan buruk kepada tubuh badan seperti koordinasi, pemikiran dan pertuturan terganggu. Penglihatan menjadi kabur, masalah pernafasan dan kemurungan. Ya, kebanyakan orang yang mengambil alkohol ni kadang-kadang mereka rasa mereka banyak masalah, ya. Banyak perkara-perkara yang tak boleh nak diselesaikan. Dia beranggapan bila ambil alkohol tu boleh menenangkan pemikiran dia, tetapi dia tak sedar benda tu hanya sementara dan hanya menipu sahaja, ya. Tapi sebaliknya mendatangkan kesan ataupun perkara yang tidak baik, ya, kepada emosi, pemikiran dan juga tubuh badan kita, ya. Okey, ya. Baik, ini seterusnya kita nampak, dan kita selalu juga tengok dalam TV, ya, ada berlaku aksiden, kemalangan kerana faktor mengambil alkohol ni, ya, memabukkan. Okey, kita tengok cara elak pengambilan alkohol dan juga selepas ini antara kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Tak kira lah sikit ke berlebihan ke, jangan kita ambil, ya. Jangan kita minum, jangan kita buat apa je, whatever lah orang kata, ya. Okey. Cara elak pengambilan alkohol: menolak pelawaan dan berkata tidak pada pelawaan minuman beralkohol.
Okey, apa saja unsur-unsur yang ada mengandungi alkohol kita tolak. Ya, kita boleh baca ya pada botol, pada tin, ya apa kandungan yang terdapat pada minuman kita itu. Okey, seterusnya sentiasa melakukan aktiviti berfaedah semasa waktu senggang. Maknanya kita isi masa kita melakukan dengan aktiviti daripada kita menggunakan bahan-bahan yang terlarang seperti ini. Okey. Jadi kita tengok sebelah ni pula. Okey, antara kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, dari segi kesihatan fizikalnya, kita akan berasa sakit kepala, muntah, cirit-birit, badan menggeletar. Ini proses pertama dia ya. Kita akan rasa sakit kepala, muntah, cirit-birit, badan menggeletar. Ini yang berlaku pada fizikal kita. Okay, sebab apa? Alkohol tu sudah mula mendatangkan efek ataupun kesan kepada tubuh badan kita untuk langkah yang pertama. Kemudian pergi kepada kesihatan emosi. Keresahan dan kemurungan. Keresahan, dia resah je bila dia tak dapat minum tu, dia rasa macam tak stabil ya, emosi dia tu tak stabil. Mungkin kadang-kadang boleh ni cepat marah. Dia akan cepat marah dan agresif bila dia tak ambil ataupun tak minum benda tu. Sama macam kita misap rokok lah. Misap rokok ni pun sama ya, kalau kita dah mula ketagih sekali satu hari ataupun beberapa jam ketika, bila kita tak isap je rokok, dia akan ada rasa resah dan kemurungan ya. Kemudian emosi dia juga tak stabil ya. Ramai yang kita tengok kawan-kawan yang isap rokok dan sebagainya tu akan berlaku benda-benda ni. Tapi bila dia dah dapat isap rokok tu walaupun 2-3 pump ya, dia dah mula rasa macam sonok balik ya. Dia dapat kontrol balik. Jadi itu adalah kesihatan emosi yang tidak stabil ya. Sama jugalah dengan pengambilan alkohol ni ya, benda-benda yang memabukkan, ciri-ciri dia sama je. Okey, dari segi kesihatan mental, kecelaruan tingkah laku ya, kecelaruan tingkah laku. Kadang-kadang orang yang dah mabuk ni ya, tingkah laku dia tak tentu ya. Tak tentu ya, dia boleh buat apa saja. Kadang-kadang dia boleh menanggalkan baju dia lah, kadang-kadang ya, dia boleh buatlah ya, tingkah laku yang bila dia dalam keadaan normal dia tak buat. Tapi bila dia mabuk, dia minum alkohol, dia akan buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Okey, keyakinan diri menurun. Okey, keyakinan diri menurun ni membawa maksud apabila dia tak minum alkohol ni, dia rasa macam lost confidence. Tak ada confidence nak buat sesuatu. Contohnya katakan dia buat, katakan dia menyanyi lah. Ya, dia menyanyi kat pub ataupun mana-mana. Bila dia tak minum benda ni, ya, dia rasa macam, tak yakin lah. Boleh ke aku nyanyi ni? Tak boleh ke? Boleh ke aku buat kerja ni? Tak boleh ke? Aku kena minum dululah. Lepas minum, baru dia rasa keyakinan diri dia kekal balik ya. Dia rasa confident lah ya. Dia rasa yakin nak buat sesuatu tu. Okey, seterusnya hilang ingatan sementara dan kekal. Ya, betul. Apabila seseorang itu mengambil alkohol ni, ingatan dia akan hilang. Dia akan cakap yang merepek-repek ya. Dia akan cakap yang benda tak apa-apa. Dia dah tak boleh kontrol dia punya emosi, dia tak boleh kontrol dah dia punya mental, otak dia. Sebab apa? Telah diganggu dengan alkohol ini ya. Jadi dia akan bercakap benda yang bukan-bukan, benda yang mengarut-ngarut ya. Sementara dan kekal. Sementara ni kepada pengguna-pengguna yang baru ya, dia baru ambil alkohol ni ya, dia baru minum ya, barulah dalam 3-4 bulan ke ya, dia akan hilang ingatan sementara. Dan kekal ni membawa maksud dia dah jadi peminum alkohol yang tegar ya. Dia dah jadi habit ya, dia dah jadi habit untuk mesti nak ambil alkohol ni setiap hari, dan itu akan membuat
hilang ingatan dia secara kekal. Mau kekal ni membawa apa? Gila lah. Gila. Jadi itulah kesan-kesan dia. Dan seterusnya hilang pertimbangan dan keliru membuat keputusan. Itu sebab kalau kita tengok orang yang minum alkohol dan sebagainya, kadang-kadang dia bawa kereta, dia bawa kenderaan dan sebagainya, dia tak ingat apa, dia tak tahu apa, dia tekan minyak laju-laju sehingga berlakunya kemalangan, membuat orang-orang yang tidak bersalah turut sekali cedera dan boleh membuat boleh menjadikan kematian lah, sehingga membuatkan kematian berlaku. Atas sebab tu seseorang yang mengambil alkohol, itu sebab alkohol ini di dalam masyarakat kita orang Islam terutamanya diharamkan pengambilannya. Jadi sudah selesai pengenalan bagi tajuk penggunaan alkohol ini. Jadi kamu boleh baca yang semua ni. Dia ada etanol. Etanol ni dia sejenis dadah, okey, yang boleh mendatangkan ketagihan. Etanol ni dia dadah, jadi itu sebab boleh jadi ketagihan. Rokok pun sama sebenarnya, dia ada dadah, dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi apabila kita ambil setiap hari, setiap kali, maka baru dia akan mendatangkan kesan. Kerana benda-benda ni memang dijadikan untuk merosakkan kita. Jadi sepatutnya, seharusnya, sewajibnya kita jangan menggunakan bahan-bahan terlarang walaupun terdapat di pasaran. Kita jangan guna. Okey, kita jauhkan diri kita daripada benda-benda ini. Jadi itu saja sebagai tugasan kamu pada hari ini. Cikgu nak kamu di muka surat 81 ni, kamu salin semua ni balik. Yang ni, okey, yang ini boleh lukiskan botol ni, botol arak. Okey, itu saja tugasan pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh ataupun kamu dapat sedikit pengajaran bagi pelajaran bagi tajuk pelajaran kita pada hari ini. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.